أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi untuk kelas yang berikutnya dalam sama-sama kita mengupas mengenai mantiq dalam kitab kita, dalam buku kita, kitab Manahij al-Ulum al-Islamiyah lis-sanatu ar-rabi'ah. نحن نتكلم هذا اليوم عن التعريف ومن الباب حول الباب علم المنطق، علم المنطق. Hari ini kita akan bercakap dalam lingkungan perkenalan ilmu mantik ataupun apa itu ilmu mantik. Sebelum ni dah pun berkenalan sedikit, dah tahu mengenai beberapa perkara dalam ilmu mantik dan bagaimana Islam mengambil berat tentang akal manusia ini. Sebab apa Islam begitu ihtimam ma'al aql dalam Islam? Kenapa Islam begitu mengambil berat? Kerana antara sebab-sebabnya Islam begitu mengambil berat kepada akal supaya manusia ini dapat berfikir, menggunakan akal tadi untuk berfikir dan meneliti atas apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dalam dunia ini. Nanti kita akan tengok bila sebenarnya ilmu mantik ini muncul. Baik, kita pergi pada ta'rif ilmu mantik dulu. Ta'rif ilmu mantik fi safhatur rabi'ah. Dalam muka 4 itu mengatakan ta'rif ilmu mantik huwa al-qawanin ta'simu mura'atuha az-zihn al-khata'i fil tafkir. Yang mana dia mengatakan bahawa ilmu mantik ini adalah kaedah-kaedah yang mana dia adalah kaedah-kaedah yang memandu, mengawal dan memandu akal kita, zihin kita daripada tersilap dalam berfikir. Itu adalah perkara yang penting dalam ilmu mantik. Fokus dia adalah menjaga akal daripada tersalah fikir apa yang orang kata, apa yang diperkatakan. Maksudnya tak orang cakap pasal lain dia faham lain. Tak mau. Dalam mantik dia nak jaga daripada tersalah faham tadi. Itu fungsi ilmu mantik. Supaya orang kata, kalau kita kata masuk dah kambing itu nak kelas. Maksudnya orang itu memang dari sudut balaghiah apa semua. Tapi maksudnya dari sudut mantik kita akan dengar bahawa sebenarnya kambing itu manusia. Maksudnya tak tersalah fikir. Sebab dia ada kaitan-kaitan dengan ilmu-ilmu lain lah. Dan juga kita dalam mantik kita ada ketika kita boleh kita akan belajar mengenai tukar-tukar ayat supaya ayat yang salah menjadi betul, ayat yang betul menjadi salah. Jadi sebab itu kita kena, orang Islam memang perlu belajar ilmu mantik supaya dapat mempertahankan akidah kita. Itu adalah perkara yang pertama. Sebabnya kalau di dalam tingkatan 4-5 ini dalam kitab Manahij kita, dia menghimpunkan antara usul fiqh dan juga mantik. Memang dia antara usul lah dia letak dalam Manahij. Tapi dalam stam, kalau kita sambung stam, kita akan jumpa mantik digabungkan dengan ilmu tauhid. Kadang-kadang orang tanya-tanya kenapa mantik digabungkan dengan tauhid? Kerana orang Islam banyak diajukan dengan soalan-soalan yang begitu sukar. Antaranya, di mana Allah SWT? Bagaimana Allah SWT berada di atas kursi? Bagaimana keadaan Allah SWT ketika mana dia berjumpa dengan manusia nanti? Dan adakah manusia itu akan bangkit? Bagaimana kebangkitan? Soalan-soalan itu tidak boleh dijawab oleh orang Islam melainkan menggunakan dalil. Betul, menggunakan dalil Al-Quran adalah asas dalam Islam. Tetapi bagi orang-orang kafir, mereka tak boleh terima sebab memang mereka menolak Quran itu daripada awal lagi. Orang Islam wajib akidah kita adalah akidah mempercayai dan menjadikan masadir Al-Quran itu sebagai masadir pertama kita ataupun sumber pertama kita. Kita tak boleh nafikan dia. Kita memang iman yang benar adalah iman yang percaya terus atas apa yang Allah SWT arahkan, apa yang Allah SWT larang. Itu adalah iman yang sebenar. Tetapi bagi orang kafir, mereka tak boleh terima Islam secara direct macam tu. Mereka dah memang menolak.
Maka ilmu mantik ini orang-orang Islam, ulama-ulama Islam memandang bahawa ilmu mantik ada peranannya dalam membimbing dan membentuk orang-orang bukan Islam ke arah Islam. Dia nak tarik Islam dengan jawapan-jawapan akal, iaitu akliyah. Sebab kita belajar dalil terdapat dua, iaitu dalil akli dan juga nakli. Dalil nakli iaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas itu. Manakala dalil akli adalah dalil akal kita. Sebab apa? Contohnya orang-orang selalu mengatakan di mana kalau betul syaitan itu diazab di dalam api, sedangkan syaitan diciptakan dalam api. Maka kalau kita biasa dengar, dia cubit anggota badan kita. Sedangkan tahan kulit, dengan kulit ini bersentuh dengan kulit sakit. Begitulah juga syaitan yang cipta dari api, kena api juga sakit. Itulah jawapan akal yang kita mahu bagi kepada orang non-Islam, bukan Islam. Ataupun orang Islam tanya, mana Allah? Tak nampak apa Allah? Maka Allah itu tak wujud. Itu kata-kata mereka. Tapi kita boleh jawab melalui dalil akli. Dalil nakli memang dah wujud, ada. Dalil akal kita mengatakan, belum tentu semua yang ada itu nampak. Tanya balik, mana angin? Dia pun kata, ni rasa angin sama dengan Allah SWT. Allah SWT itu dirasai kewujudannya walaupun kita tak nampak. Itu adalah jawapan-jawapan mantik yang kita perlu belajar, kerana kita nak menyebarkan dakwah kita kepada Islam, kepada orang bukan Islam, kepada Islam itu lebih baik, lebih mudah. Kita katakan lebih mudah dan lebih dekat dengan mereka, kerana Al-Quran memang mereka tolak daripada awal lagi. Kerana itulah kita belajar ilmu mantik sebagai satu ilmu yang juga penting di dalam bab-bab ilmu lah, dalam belajar ilmu. Manakala kita tengok mawdu'uhu al-ma'lumat at-tasawwuriyah wa tasdiqiyah min haitsu innaha tuwassil ila majhul tasawwur wa tasdiqi. Manakala mawdu' ataupun tajuk perbincangan kita di dalam ilmu mantik adalah maklumat tasawwur dan tasdiq. Nanti kita akan tengoklah apa maklumat tasawwur dan tasdiq ini. Daripada dia adalah yang sampai kepada majhul tasawwur tasdiq, kepada kita dia bukan sekadar kita boleh ambil sesuatu itu menjadikan dia satu ilmu yang lebih, dia bukan sekadar majhul saja. Dia daripada ilmu yang kita kata bila kita dengar tu kita boleh bincang dia. Asalnya nanti kita tengoklah, maksudnya senang cerita, kalau tanya mawdu' dia adalah maklumat tasawwuriyah wa tasdiqiyah. Itu adalah yang paling penting lah. Dia adalah maklumat tasawwur dan tasdik. Itu asas dalam perbincangan ilmu mantik. Baik, apa yang dipentingkan ahamiyah dia, kepentingan ilmu mantik ini adalah ismatuz zihni 'anil khata'il fil tafkir. Ialah menjaga otak kita, pemikiran kita daripada tersalah fikir. Yang adalah kepentingan kita lah, kepentingan kita mempelajari ilmu mantik. Baik, seterusnya ilmu mantik. Kita tengok pada ilmu mantik itu, ilmu mantik terbahagi kepada dua, iaitu at-tasawwur wa tasdiq. At-tasawwur wa tasdiq. Sebab tadi dah kita kata maklumat tasawwur wa tasdiq. Dalam tadi kan mawdu' dia maklumat tasawwur tasdiq. Maka apa maklumat tasawwur tasdiq ini? Maka kita kena tahu apa itu at-tasawwur, ma huwa at-tasawwur wa ma huwa at-tasdiq. At-tasawwur huwa idrak al-mufrad min ghairi hukm alayhi bi itsbat aw nafi. Ialah idrak. Idrak ni kita terjemah dia sebagai tanggapan ataupun apa yang kita fikir, itu idrak. Apa yang kita fikir daripada satu mufrad min ghairi hukm alaih, tanpa kita menghukum apa-apa padanya. Kita tak boleh hukum apa-apa pada perkataan tadi. Ai bisbat aw nafi, sama ada kita nak isbat atau nafi, tak boleh nak buat. Apa yang contoh kita tengok pada contoh dia? Contoh dia adalah al-wardah, al-madrasah, al-bait. Nampak? Dia kita hanya boleh dengar, kita pun wardah, Muhammad, fahim. Jadi kita hanya ambil perkataan-perkataan tu dan kita tak
tak boleh nak hukum apa-apa pada ayat tersebut. Sebabnya dia hanya satu perkataan mufrad saja, satu perkataan yang bersifat dengan sifat mufrad. Dia sendiri adalah cerita dia je, tak boleh nak kita tak boleh nak gambar lebih daripada itu. Maka kita hanya idrak, kita hanya fikir Muhammad, Muhammad je, ataupun Wardah habis, tak ada cerita. Maka kita perlu datangkan tasdik. Bila jadi tasdik, apa tasdik? Wa idrak nisbah hukumiyah, iaitu kita menganggap kepada nisbah yang boleh dihukum, yang menghukum ke atas dia. Ini adalah ta'arif ni. Ta'arif ini tolong hafal dia dan hadam dia dan fahami dia. Cuba fahami perlahan-lahan. Kalau di terjemah dia, terjemah satu-satu memanglah kita tak nampak, tapi dari ta'arif inilah akan kita nampak misal dia sebenarnya. Tapi untuk awal ini, berdasarkan misal itu kita nampak ta'arif. Baik, ta'arif, tengok misal dia. Apa misal dia? Al-wardah nabat. Di dalam tasawur tadi an-nabat, al-wardah saja, tapi di dalam tasdik al-wardah nabat. Al-madrasah dalam tasawur hanyalah perkataan madrasah, dalam tasdik al-madrasah jamilah. Manakala al-bait kabirah dalam tasdik. Nampak perbezaan dia? Perbezaannya adalah tasawur hanyalah satu kalimah, senang cerita, satu perkataan saja. Manakala di dalam tasdik memiliki susunan kata ataupun susunan ayat yang boleh membawa makna. Maksudnya bila kita dengar, kita faham, kita boleh berfikir, idrak, kita boleh buat tanggapan. Bila kita dengar wardah nabat, oh wardah nabat, tumbuhan rupanya wardah ni. Kita akan boleh berfikir dengan dan kita boleh menghukum benar ataupun tidak wardah itu nabat. Nampak? Maksudnya kalau kita kata madrasatul jamil, madrasah jamilah, madrasah jamilah, kita boleh, kalau kita kata madrasah saja, sekolah mana? Sekolah apa? Apa yang berlaku pada sekolah? Dia tak boleh nak fikir, tak boleh nak pergi dah. Tetapi bila ayat tersebut dipanggil tasdik, nisbah hukumiyah, ia adalah al-madrasah jamil. Madrasah cantik. Oh, madrasah cantik. Madrasah cantik. Oh, boleh. Tapi berdasarkan madrasah cantik ini, kita boleh hukum dia biisbat atau nafi. Kita barulah boleh kita hukum dia. Dia ni betul ke cantik sekolah dia ni? Cantik ke? Jadi kita boleh berbincang mengenai maudhu' tadi ataupun madrasah tadi, sekolah tadi. Itu adalah pengenalan awal lah. Pengenalan awal kita dalam mantik terbahagi kepada dua, iaitu tasawur dan tasdik. Baik. Kita terus kepada muka surat sebelah itu. Safha ba'daha an-nash'a ilmu mantik. Kita akan tengok perkembangan ilmu mantik. Bermula daripada mana ilmu mantik sebenarnya yang kita pelajari hari ini? Daripada mana datangnya ilmu mantik ini? Ilmu mantik min ulumil qadimah allati yamtad tarikhihi منذ ما قبل الميلاد بقرن الخامس حتى يومنا هذا. Ustaz tambah sikit perkataan al-khamis di bahagian belakang itu. Mana kita belajar ilmu mantik ini daripada ilmu yang lama, yang lama lah, ilmu turasi yang lama, yang mana yang tarikh terkandung di dalam kitab-kitab tarikh ataupun yang diceritakan di dalam buku-buku sejarah. At-tarikh itu sejarah, history, daripada sejarah, bahawa ilmu mantik ini sebenarnya dia dah pun wujud qabla al-milad lagi. Qabla al-milad bil-qurnil khamis. Dia keluar sebelum daripada milad lagi. Milad ni lah, tahun milad, sebelum Masihi. Yang mana dia kekal hatta yaumi hadza, sehingga hari inilah. Jadi ilmu mantik ini terlalu lama, dia kata. Ilmu yang lama. Sebab apa? Sebabnya mungkin setiap zaman melihat kepentingan ilmu mantik ini, maka dia kekal dibawa. Sehingga Islam sendiri pun nampak ilmu mantik ini suatu ilmu yang penting untuk kita pelajari. Cuba kamu tengok pada muka surat 5 itu, fi safha khamisa,
Al-Asrul Yunan, kita akan tengok Asrul Yunan, Asrul Islam, ada Asrul Islam, lepas tu ada Asrul Hadis. Mula-mula Asrul Yunan. Kita pergi kepada Asrul Yunan. Ustaz tak baca ni lah, Ustaz terjemah terus ni lah. Cerita terus. Kita terus saja apa yang ada di dalam Asrul Yunan itu. Dalam Asrul Yunan itu fi Qurnil Khamis qabla al-milad. Itu ada poin penting kita lah. Maksudnya kita perlu tahu bila wujudnya ilmu mantik ini, iaitu qabla fi Qurnil Khamis qabla milad. Itu adalah poin penting yang perlu kamu tahu. Qadam ila asinan, baik dia mula wujud ataupun dicipta di Asin. Asinan ni Athens. Baik. Manakala siapa yang menciptakan siapa yang berbahas mengenai mantik ini di Athens itu, iaitu satu kumpulan yang dinamakan dengan nama Sufstaiyin ataupun Sufist. Sufist ini adalah Sufstaiyin, ini adalah mereka ini orang yang mula berbahas mengenai ilmu-ilmu mantik ini. Satu kumpulan manusia yang berbahas mengenai ilmu mantik. Satu kumpulan lah. Mereka ini adalah dikatakan sebagai nobles ataupun orang-orang cerdik pada zaman itu, yang memiliki akal yang agak cenderung hebat lah kiranya. Akal mereka ni, IQ mereka hebat. Maka mereka boleh bercakap sehingga kan boleh mematahkan hujah siapa saja yang mereka jumpa. Kalau kamu tengok cerita-cerita kartun lah, cerita kartun yang ada yang pakai daun tu, yang pakai daun tu kan, pada zaman itu, yang mana mereka ni membawa logiknya daun tu, maksudnya berkembang hebat lah kiranya. Kira hebatnya dia pakai daun yang atas kepala tu. Jadi pada zaman itu mereka ini adalah orang-orang yang hebat, sama-sama buat buku, kertas-kertas. Mereka ini adalah orang-orang hebat pada zaman itu. Manakala dia kata mereka ini wabahathu fin nas afkar sayyi'ah wa ja'alu miqyas al-khair wa syarr huwa syakhsun nafsihi. Mereka menentukan ada orang yang bila kita tengok mereka ini orang baik, ini orang yang dipanggil sebagai syarr, jahat. Maka mereka boleh membeza-bezakan pada masa itu. Mereka ada cara bila mereka bercakap, mereka ini orang baik, ini orang yang buruk. Mereka pada masa itulah. Dan kita tengok lagi pada penggan yang berikutnya, wa mazalu kadzalika hatta zahara falasafa Yunan faqada Saqrat. Perkara itu berterusan sehinggalah keluarnya orang yang bernama Saqrat. Perkara tadi sebabnya sebenarnya perkara itu taklah elok. Apa yang dibuat oleh Sufstaiyin tadi, membeza-bezakan orang baik, yang buruk, yang ni baik, yang buruk, dipandang macam tu je. Lepas tu dia cerita-cerita mengenai kebaikan, keburukan itu. Dia tak mendatangkan kebaikan yang besar kepada masyarakat pada masa itu, sehingga datangnya Saqrat ini ala tilkal afkar sayyi'ah wa bayyana linnas tariqul haqq min al-batil wa ishtaghala bistintaj qawaid min al-as'ilah li talamidhi. Baik, maka mereka Saqrat ini mengajar anak-anak murid dia bahawa kita perlu tahu betul lah ada baik ada buruk, tapi kita perlu pendetailan ke atas apa yang dikatakan baik, apa yang dikatakan buruk itu. Maka Saqrat pun mengumpul persoalan-persoalan tadi, dan dia mengajar kepada anak-anak murid dia mengenai perkara yang dibincangkan tadi, perkara yang dikatakan baik, siapa yang dikatakan baik, siapa yang dikatakan buruk. Maka dia bincang. Dia adalah orang yang mula mengajar mengenai kecenderungan akal ini, iaitu Saqrat. Ingat, Saqrat orang pertama dia tadi. Lepas tu yang kedua diperturunkan kepada anak muridnya, fa asbata an haqa'il asya'i sabita summa atba'u Aflatun. Diikut pula oleh Aflatun. Aflatun ikut tariqah ustazuhu Saqrat. Dia ikut sebiji je apa yang diajar oleh ustaz dia, daripada istidlal
masalah-masalah tadi, pendalilan masalah tadi berdasarkan akal lah, pendalilan akal. Lepas tu dia bawa pula Sakrat ini apa yang dibawa oleh guru dia daripada jidal, berjidal. Dia guru dia masa tu suka berjidal, berdebat, masa itulah sebabnya dah nampak beza dah ni. Maka mereka bawa kepada Aflatun. Aflatun bawa lagi sekali apa yang dibawa oleh guru dia. Sehingga kan dalam bahagian kamu, dalam buku kamu tak ada, Ustaz beritahu sebabnya dia dalam muka surat selepas itu dia cerita pasal Aristo. Aristo ini sebenarnya maklumat tambahan dan juga perlu kamu tahu. Aristo adalah anak murid kepada Aflatun. Maksudnya tiga serangkai dia tu bermula daripada Sakrat, diperturunkan kepada Plato, Aflatun, lepas tu diperturunkan kepada anak murid yang ketiga Aristo. Sebab Aristo ini adalah orang yang penting kerana dia adalah yang paling berpengaruh dan juga dia membawa pembaharuan ke dalam apa yang dibawa oleh dua guru di atas dia. Dia bawa pembaharuan. Sebab itu dia antara, kalau tokoh Islam kita boleh nampak sebagai Imam Syafi'i, bukan macam tu. Maksudnya dia bukan sekadar hebat, ada ilmu, dia juga suka menyusun. Dia menyusun kaedah-kaedah yang lebih baik. Lepas tu dia sebarkan kaedah-kaedah dia tadi. Berdasarkan guru dua orang atas tadi, dia hanya cerita macam tu je. Maka dialah yang menyusun segala ilmu-ilmu tadi bil qawaid daruriyah allati tumkinu al-fikr min usul ila tahsil al-matlub al-ilmiyah. Maka dia yang susun menjadikan satu kaedah-kaedah yang tersusun cantik, yang mana dia boleh dipanggil sebagai satu ilmu lah, satu ilmu yang tersusun rapi. Maka kita ingat tiga orang tadi. Yang pertama kita ingat daripada atas, iaitu bermula daripada Qurnul Khamis qabla al-milad 1. Lepas tu pada zaman itu adanya Sufta'iyin. Sufta'iyin ini yang menentukan syar wal khair. Lepas tu keluarlah pula Sakrat. Ni guru pertama dia, orang yang mula-mula cuba merungkai baik dari buruk yang tadi daripada Sufta'iyin tadi. Sakrat keluarkan masalah-masalah dia, dibincang mengenai masalah-masalah dan berdebat dan berbincang. Maka lepas daripada Sakrat, keluarlah anak murid dia Plato. Plato ini dia ikut straight je, ikut je apa yang tok guru dia ajar balik, dia ikut je. Lepas tu keluar yang ketiga, iaitu dipanggil sebagai Aristo. Aristo dialah menyusun kaedah-kaedah itu secara susun yang dipanggil ilmiah tadi, yang cantik lah, yang kita boleh guna. Dan bahkan ada ilmu-ilmu ini kita bawa daripada ilmu Aristo susun ni. Maka terus kepada Asrul Islamiyah. Asrul Islamiyah ini sebenarnya Islam tidaklah awal tu, Islam tak mengambil kira sangatlah pasal ni, sehinggalah sampai satu masa Islam ditipu dengan bermacam-macam masalah daripada orang-orang Athens ini. Mereka datang dan mereka menipu, mereka menggunakan, sehingga kan orang-orang Arab pada masa itu kalah dengan mereka. Sebab orang Arab pada masa itu lemah lembut dengan gaya bahasa yang tinggi, tetapi mereka tidak menguasai akal. Dia banyak layan emosi je masa tu, pada masa tu. Jadi bila pada ketika itu, maka Islam ini mereka mula mengambil berat mengenai mantik ini pada Asrul Awal Abbasi wa ya'rifu bi asr tajama wa tadwin. Mereka mula ambil kisah mengenai ilmu mantik ini pada zaman kegemilangan terjemah, pada zaman kegemilangan yang mana kamu belajar dalam Usuluddin nanti, iaitu mengenai perkembangan Abbasi. Dalam Abbasi itu wujudnya di Baitul Hikmah. Pada masa inilah mereka mula nak cedok ilmu mantik ini.
dan mereka menterjemah ilmu mantik daripada sebelah sana dibawa sini kepada negara Arab ini, dan mereka mula menterjemah mengenai ilmu mantik. Wa min ulama, dan ulama yang berkecimpung di dalam ilmu mantik ini antaranya Abdullah bin Muqaffa, 1, Abu Yusuf, 2, wa Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi, 3, wal Farabi, 4, wa Ibn Sina, 5, wal Ghazali, 6, wa Ibn Haitham, 7, wa Ibn Rushd Al-Qurtubi, 8. Semua sekali ada 8 nama yang perlu kamu tahu. Yang mana di sini tak banyak poin pun sebenarnya. Poin yang pertama yang perlu kamu ingat adalah lam yashtaghal muslimun biqawa'id al-fikr illa asr al-awwal Abbasi. Pertama, dia mula mengambil cakna mengenai ilmu mantik ini melainkan pada awal Abbasi, iaitu asr terjemah tadwin. Manakala lepas tu dia pun terus kepada menterjemah, lepas tu dan nama-nama yang 8 tadi. Perlu kamu tahulah dan ingat. Baik, selepas daripada berlakunya asrul islami ini, ada asrul hadis yang dinamakan sebagai asrul hadis. Siapakah mereka? Cuba kita tengok. Fil asrul hadis غير المنطق من منهاج القديم التي اعتمد على النظرية والاستدلال إلى منهاج الحديث. Maka daripada yang lama-lama tadi, ilmu-ilmu yang lama tadi, mereka ubah-ubah balik, susun-susun balik dan dinamakan sebagai ilmu hadis. اعتماد على استقراء واستنباط ويعرف هذا المنهاج المنطق الحديث. Maka dia ambil alih, lepas tu dia i'timad balik, ambil kira balik macam mana keadaan dia, lepas tu dia susun balik dengan cantik balik, dan dia pun meletakkan satu kaedah-kaedah yang lebih cantik, lebih baru, lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan inilah yang dinamakan sebagai ilmu mantiq al-hadis, dia kata. Baik, waqad kana lil ulama Islam as-sabiq min al-i'timad hadha al-manhaj al-jadid, daripada yang ramai-ramai dalam manhaj Islam tadi, dalam asrul islami tadi, yang cuba menyusun balik supaya menjadi asrul hadis, menjadi mantik baru ini, antaranya adalah Ibnul Haitham, haitsu i'timad fi buhuthihi ala tarjamah ala tajribah wal mulahazah. Antara yang ramai-ramai tadi, Ibnu Haitham antara yang cuba susun balik lebih cantik susunan dia, supaya kita hari ni boleh ambil menjadikan dia sebagai ilmu yang lebih tersusun, lebih rapi lagi. Daripada awal tadi kan Aristoteles susun lah, lepas tu disusun lagi, lepas tu disusun kepada waqi'iyah lagi, lebih terkini, lebih terkini lah, kita katakan. Lepas tu dalam asrul hadis ini fi awakhir qurun tasi' pula tasi'ashar ta'athar falasafah Urub pun mulalah masuk pada kurun akhir kurun ke-19, yang mana dia ambil baliklah daripada Arab tadi, daripada Aristoteles sendiri, daripada Athens sana dia ambil. Dia pun keluarlah beberapa tokoh-tokoh, antaranya adalah Roger Bacon, Francis Bacon tu, Ishaq Newton. Ishaq Newton tu famous juga tu. Baik, jadi muncullah ini tokoh-tokoh mereka, 3 tokoh yang diberi. Maka kamu perlu tahulah asal hadis tadi siapa, bagaimana berlaku. Lepas tu kamu perlu tahu i'timad dia, apa yang i'timad dalam tu, siapa yang terlibat, antaranya Ibnu Haitham tadi. Lepas tu dia ada 3 tokoh Ghurbi. Ghurub ni barat. Baik, kita terus ila safha sabi'ah. Pada muka surat ke-7 itu kita tengok nabazal qasira ani syakhsiyat Aristo wal Farabi wa Ibn Sina wa Imam Ghazali. Ada 4 tokoh yang diberi di situ. Yang ini memang kamu kena baca. Tahun lepas keluar sebiji satu tokoh. Dia sebut terus.
Kalau tak silap Al-Farabi 2019 lah. Batch pertama dia keluar Al-Farabi kalau silap ustaznya. Jadi kamu kena sekurang-kurangnya untuk ini, yang penting tahu nama, lepas tu ingat kitab dia dalam 3-4 biji. Ingat dengan tahu berbeza. Kamu perlu tahu semua tetapi ingat sebahagiannya. Itu adalah untuk level yang kalau kamu kata saya target B je ustaz, boleh kamu ingat macam tu. Kalau kamu target A+, kamu mesti ingat semuanya. Sebabnya memang secara jujurnya saya mengatakan bahawa buku kamu ini terlalu ringkas. Sebenarnya memang ringkas dah. Kalau nak keluar nota pun kamu akan salin balik, copy paste balik, masuk ke dalam nota, dan inilah je nota balik. Sebabnya memang dah ringkas, dah padat dah. Memang sangat padat. Jadi kamu memang perlu hafal dia 6 biji lah katakan. Jangan kamu perlu tahu, sebab boleh jadi soalan-soalan dia dia beri dah, kamu perlu beri yang baru, ataupun boleh jadi dia bagi dia tanyakan betul ataupun salah yang dibagi. Jadi kamu perlu tahulah mengenai semua maklumat-maklumat yang ada dalam ringkasan mengenai latar belakang tokoh-tokoh ini. Baik, kita tengok tokoh yang pertama, iaitu Aristo. Ismu Aristo. Dia bagi nama dia Aristo aja, tak tahu nama bapak, nama nenek moyang tak tahu. Cuma Aristo. 384 hingga 322 qabla al-milad, itu sebelum milad lagi. Baik, ishamatuhu ya'rifu bil muallim awal fil mantiq, dan dia dikenali sebagai muallim awal dalam mantiq. Ilmu mantiq dia dipanggil muallim awal. Kenapa dipanggil muallim awal? Kerana dia menyusun kaedah-kaedah tadi. Kaedah-kaedah yang dibawa oleh guru dia tadi, dia susun balik menjadi lebih cantik dan lebih kemas, yang dipanggil ilmiah, dipanggil satu perkara yang ilmiah. Sebabnya kalau lembaran itu tak panggil ilmiah lagi, sebabnya dia masih dalam peringkat kajian. Maka dia dibukukan cantik-cantik, barulah dipanggil satu kajian ilmiah. Gitu. Ishamatuhu ya'rifu bi mu'allim awal ya'uddu al-rastu wadi'a ilmu al-mantiq li'annahu al-awwal min jam' sadatu al-mantiq. Dinamakan sebagai muallim awal tadi kerana dia syatatul mantiq wa hadzaba mabahithuhu wa rataba fusulihi wa ja'alu muqaddimatu lidirasa al-ulum al-aqliyah. Dialah yang menyusun, yang saya cerita tadi lah, sama je ulang. Siapa dia namakan sebagai muallim awal tadi? At-ta'lif kitabu au urjanun. Nama kitab dia lah, satu je kitab dia, kitab Urjanun. Afkaruhu yara Aristo annal mantiq alatul fikr. Dia kata mantiq ini adalah alat untuk berfikir. Kita belajar ilmu mantiq ini adalah alat untuk berfikir. Seperti juga kita belajar bahasa Arab, alat untuk belajar bahasa Arab itu akan nahwu sarf. Itu alat ilmu alat dipanggil. Maka dalam ilmu mantiq ini adalah alat untuk belajar berfikir. Dia kata. Manakala yang kedua Al-Farabi, ismuhu Abu Nasr Muhammad bin Muhammad Al-Farabi. Tahun tengahlah 259 hingga 339 Hijrah. Ishamatuhu ya'rifu bi muallim tsani. Tadi muallim awal. Manakala Al-Farabi muallim tsani lihtimamuhu al-kabir bi muallafat al-muallim al-awwal Aristo wa tafsiruha. Baik, dia kerana apa dinamakan sebagai muallim tsani? Kerana dia sangat menitik beratkan ke atas penulisan muallim awal Aristo tadi, dan dia juga tafsirat, dia juga menyusun baliklah, dia buat balik berdasarkan Islam pemikiran Islam. Min khasa'is al-falsafatul Farabi annahu hawala توفيق بين فلسفة أرسطو والفلسفة أفلاطون ومن جهة الأخرى بين الدين والفلسفة. Di dalam kitab dia dah membezakan antara din dan juga falsafah. Sebabnya di sana pendapat-pendapat mantik ini sehingga kan mereka mengagung-agungkan pemikiran. Siapa yang boleh berfikir dia dah Tuhan. Ada yang mengatakan Aristo ni Tuhan sebenarnya. Sakrat Tuhan. Sebab apa? Sebabnya hebat pemikiran dia. Dia boleh mengalahkan siapa saja. Semua orang dia boleh kalahkan. Maka bila keadaan macam tu,
mereka mengangkat tokoh-tokoh ini sebagai Tuhan mereka. Ialah orang bukan Islam kan. Maka Farabi lah, Imam Farabi ini cuba, Al-Farabi ini cuba membezakan balik yang mana akidah, yang mana boleh dikatakan sebagai ilmu berfikir. Tak boleh melampau-lampau dalam berfikir. Ini yang dibawa oleh Al-Farabi. Taklif kitab dia agak boleh tahan. Ni sebenarnya bukan semua ni, hanya sebahagian baru. Apa yang dibawa al-mantiq al-Farabi? Kitab mantiq al-Farabi. Lepas tu ada aql wal ma'qul atau tawatti'u fi al-mantiq, syara'it al-yaqin, al-burhan. Afkaru yara al-Farabi anna al-mantiq yazawid alam al-lughah بمجموعة من قوانين التي تساعد في بناء نسقة. Manakala Al-Farabi mengatakan bahawa ilmu mantik ini adalah satu ilmu, pemikiran Al-Farabi yang Al-Farabi bawa adalah satu ilmu yang mana dia adalah satu tambahan, ilmu tambahan di dalam ilmu lughah, dalam ilmu bahasa, dan dia adalah kaedah-kaedah yang membantu kepada menyusun percakapan ataupun perdebatan, perbahasan. Dia adalah lebih kuranglah juga ilmu alat juga, cumanya dia dikata membantu saja. Sebabnya ingat, dalam Islam kita lebih mengutamakan al-masdarul awal, iaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas itu. Tapi kalau seandainya tidak boleh di situ untuk berbahas dengan orang kafir, orang bukan Islam, kita tak boleh nak menggunakan ilmu Al-Quran. Mereka tolak, mereka kata Al-Quran memang tak boleh, itu ciptaan manusia, dia kata. Maka Al-Farabi kata inilah yang membantu. Al-Farabi meletakkan bahawa ilmu mantik ini membantu dalam membina naskah tadi. Baik, kita terus kepada yang keempat, iaitu Ibn Sina. Man Ibn Sina? Ibn Sina ismuhu Abu Ali al-Hasan Husain bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina. Itu nama dia. 370 hingga 428 Hijrah. Ishamatuhu ya'rifu bil muallim thalith bil mantiq. Ini adalah guru yang ketiga. Nama gelaran dia Al-Muallim Thalith. Ishtahara bil falsafa wa tab wa fizya wa riyadiyat. Dia banyak kepakaran dia ni. Dia digelarkan sebagai muallim awal, muallim thalith, dan dia bukan sekadar mahir di dalam mantik saja, falsafah saja, dia juga mahir dalam tibbi, fizia dan juga riyadiyat. Manakala ta'lif kitab yang dia tulis adalah Asy-Syifa, An-Najah, Ayunul Hikmah, Al-Isyarat, At-Tanbihat. Manakala afkar dia, pemikiran yang dibawa adalah Yara Ibn Sina ilmu mantiq khadiman li kulli al-ulum li kaunihi ala tamkinuha min at-tahsil al-ilm ulum an-nazariyah wal amaliyah. Manakala lebih kurang juga dengan yang dua tadi, iaitu dia mengatakan ilmu mantik ini adalah satu alat yang membawa kita kepada dia adalah khadam, dia kata ke atas pendahuluan ke atas ataupun sebagai ilmu yang penting untuk kita tahu, untuk kita menghasilkan ilmu nazariyah wal ilmiyah, tilik pandang ataupun kita panggil sebagai satu ilmu yang kita kena ada untuk kita lakukan penelitian terhadap satu ayat tadi. Sebabnya ilmu mantik ini masih lagi dalam ilmu lughah, dalam ilmu bahasa. Jadi dia nak dalam perkataan-perkataan tersebut dia boleh berbahas, dan Ibn Sina mengatakan inilah alat, ilmu mantik inilah alat untuk kita perbahaskan. Kita nak berbahas mengenai perkataan-perkataan tadi, maka dia perlu didahulukan, ilmu mantik ini perlu digunakan dalam menentukan suatu nazariyah wal ilmiyah tadi. Baik, Al-Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali mengatakan ismuhu Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Ini antara yang mudah nak ingatlah.
nama dia. Manakala dia lahir pada 450 Hijrah sehingga 505 Hijrah. إسحاماته اشتهر بالفلسفة والمنطق وأصول الفقه وعلم الكلام وتصوف. أول من قام بالتحليل العلمي للفلسفة وأول من مزاج المنطق بالعلوم الإسلام. Dan dia antara yang mula-mula yang cuba merungkai mantik ini dengan rungkaian Islam. Dia lebih tasawuf, kata lebih baiklah, dia menyusun lebih baik lagi berbanding dengan yang atas tadi. Islam juga, tokoh-tokoh Islam, tetapi mereka banyak menggunakan idea-idea yang asal. Tapi Imam Ghazali memang dia terkenal dengan ilmu tasawuf, ilmu penyucian hati apa semua, maka dia cuba terapkan dalam, dan dia menerapkan sepenuh-penuhnya sebaik-baiknya lah di dalam ilmu mantik ini. Dan kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali adalah Maqasid al-Falasafah, Al-Mi'yar al-Ulum, Mahallak al-Nazar, Al-Qastas, Al-Mustaqim, Al-Mustasfa, Muqaddimatuhu. Baik, itu dalam kitab-kitab dia. Manakala pemikiran dia al-mantiq indahu huwa alat zihniyah. Dia beza sikit. Ini alat zihniyah, tadi alat tumkinuha min at-tafsil al-ulum al-nazar wal ilmiyah. Itu alat, semua mereka semua mengatakan alat tadi. Baik. Manakala dalam Imam Ghazali mengatakan alat az-zihniyah amma ladai al-bashar laysa hakran ala al-falasafah faqat. Maka dia kata dia adalah alat berakal, otak tadi, akal tadi, ammah, dia adalah umum saja. Maksudnya masih ada sandaran-sandaran lain yang perlu digunakan dalam menentukan suatu penggunaan akal tadi, tetapi dia antara salah satu alat. Dia kata dan dia bukanlah alat yang semata-mata untuk kita bercakap. Sebab apa? Sebab dah Ustaz katakan tadi bahawa Islam kita sangat mementingkan kepada masdarul awal tadi, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Wa qala man la yuhitu biha fala thiqa lahu bi'ulumil aslan. Dan dia pun dia kata bahawa siapa yang memandang remeh kepada ilmu mantik ini, fala thiqalahu bi'ulumil aslan, dia tak siqah lah, maksudnya tak, ilmu dia tak boleh diambil kira sangat. Sebabnya dia tak pandai bercakap, macam itu. Dia tak mau. Sebabnya kalau mana boleh seorang itu pertahankan ilmu dia kalau dia tak boleh bercakap, tak boleh mempertahankan ilmu dia. Sebabnya ilmu mantik adalah ilmu mempertahankan kata-kata ad-dilalah dia, apa yang dibawa tadi. Contohnya orang datang dia kata apa? Dia kata ada kambing masuk dalam rumah dia, ataupun soal sama tadi kan, ataupun dia kata lembu masuk dalam rumah dia, dia kata. Jadi orang tak percaya. Orang kata, ya ke lembu masuk dalam rumah dia? Melalui mantik ni dipertahankan sehingga akhirnya orang percaya, oh ada sungguh lembu masuk dalam rumah dia. Itulah ilmu yang dikatakan tadi. Maka Imam Ghazali kata kalau seandainya dia tak boleh pertahankan ilmu dia, maka dia tak siqah. Jadi itu pendapat Imam Al-Ghazali. Baik, kita tengok pada muka seterusnya, iaitu ikhtilaf al-ulama fil hukm at-ta'lim ilmu mantiq. Ini adalah khilaf ulama pada hukum belajar ilmu mantik ataupun menggunakan ilmu mantik ini. Waqa'al khilaf bainal ulama ala salatu aqwal, yang mana terdapat tiga pendapat yang paling masyhurlah. Tiga pendapat. Yang pertama iaitu tahrim ishtighal bihi. Yang pertama adalah haram. Dia letak haram terus, tak boleh bincang terus mengenai ilmu mantik ini. Ilmu akal takut terlebih-lebih ikut. Jadi dia letak haram terus. Siapa yang mengatakan haram ini? Ada dua tokoh situ, iaitu Abi Umar bin Ibn Salah dan juga An-Nawawi, Imam Nawawi. Baik, mereka berdua ni mengatakan haram terus.
beramal dengan ilmu mantik ataupun menggunakan ilmu mantik. Sebabnya mereka takut sehingga kan mengagung-agungkan akal lebih daripada Al-Quran, As-Sunnah, rujukan utama kita lah. Mereka takut sehingga macam tu, jadi mereka banteras awal. Mereka kata tak boleh, haram terus. Siapa pegang pendapat ini tak boleh belajar ilmu mantik lah. Al-qaul tsani, pendapat kedua mengatakan istihbab ishtighal bihi. Istihbab wa huwa qaulu hujjatul Islam Imam Ghazali. Imam Ghazali tadi yang telah menyusun, sebabnya dia dah susun dah kitab cantik apa semua, maka dia kata sebab dia sendiri mengatakan bahawa seorang yang belajar, yang ada ilmu mantik dimaksudkan Imam Ghazali adalah mereka yang boleh mempertahankan kata-kata dia. Orang yang boleh mempertahankan kata-kata itu adalah orang yang bijak mantik lah. Bukannya orang yang hebat macam mana, cumanya dia boleh pertahankan kata-kata dia. Maka mereka ini Imam Ghazali kata istihbab, belajar ilmu mantik ini satu perkara yang penting, yang betul, yang perlu untuk mereka, untuk kita lah, untuk mereka dan kita untuk pelajari ilmu mantik. Manakala pendapat aqaul tsalits mengatakan jawaz ishtighalu bihi binisbah li sahih al-aql mamaris lil kitab was sunnah allazi yumayyizu bihi sahih al-aqaid wal fasadiha wa yahramu 'ala allazi la yastati'u an yumayyizu baina sahih al-aqaid wa fasadiha wa huwa qaul al-Farabi wa Ibn Sina wa Ibn Hazm. Pendapat yang ketiga ini dibawa oleh tiga tokoh, iaitu Al-Farabi, si Ibn Sina dan juga Ibn Hazm. Ibn Hazm. Pendapat yang ketiga ini dia lebih detail. Dia lebih detail. Dan kalau ditanya macam mana nak jawab pendapat ketiga ini, pendapat ketiga ini perlu dijawab secara detail. Memang dia detail. Sebabnya dia dua, dia kata boleh beramal dengan, boleh menggunakan ilmu mantik ini bagi orang yang memiliki akal yang baik, yang sihat, dan mereka mumaras al-kitab as-sunnah. Jadi mereka boleh mengetahui antara baik dan buruk. Tapi hukum dia haram kepada mereka yang tak boleh melakukan perkara tadi. Dia memang dia dua hukum untuk qaul salis. Qaul awal tadi adalah tahrim, qaul tsani istihbab, qaul salis jawaz wal haram. Tapi tak cukup dengan itu, dia kena detail. Sebab apa dia kata jawaz dan kenapa dia kata haram? Kenapa? Bagi orang yang baik akal dia, maka dia boleh beramal dengan boleh menggunakan ilmu mantik. Manakala yang tak boleh, maka tak boleh. Dan ingat, untuk hukum ini tolong kamu hafal hukum tadi bersama dengan tokoh-tokoh dia tadi. Jadi tak banyak pun, insya-Allah itu saja untuk pengenalan ilmu mantik. Untuk pengenalan ilmu mantik itu yang kamu perlu tahu hadam dia, dan kita perlu teliti. Dan pastinya lah fil lughatul arabiyyah, faqat al-ijabah bil lughatul arabiyyah. Maka Ustaz terang ini hanyalah untuk penerangan, untuk kamu tahu, hafal dia dengan bahasa Arab supaya kamu faham. Ini hanyalah pengenalan. Pengenalan untuk kamu dapat lebih memahami. Sebab itu ada perkataan-perkataan tertentu yang Ustaz tak terjemah. Ada tak semua, sepatutnya Ustaz tak terjemah banyak lagi sebenarnya. Yang ini dah banyak terjemah supaya kamu ambil faham dan tahu mengenai ilmu mantik ini untuk awal-awal ni. Dan nanti istilah-istilah, antara istilah-istilahnya banyak istilah yang kita tak terjemah, tak payah terjemah, susah je kita. Contohnya ilmu mantik, nak terjemah ilmu berfikir, sudah tak payah. Kita akan gunakan ilmu mantik macam tasdik, at-tasawwur, at-tasdiq. Kita terjemah dengan gambaran, dengan membenarkan, tak payah. Kita akan menggunakan istilah at-tasdiq, at-tasawwur. Kita akan mawdu' mahmul, supaya lazimlah perkataan-perkataan tadi dalam akal kita. Baik, fi safha akhir, fi safha 10 dalam muka 10 itu ahamiyah ilmu mantik fil hayat yaumiyah. Ini adalah
kepentingan ilmu mantik dalam kehidupan harian kita. Kita nak tatbik dalam kehidupan kita. Kita sebabnya kitab kamu ini adalah kitab yang waqi'iyah, yang kita nak cuba kita bawa ilmu mantik ini dalam kehidupan harian kita, supaya kita terbiasa dengan ilmu mantik ini dalam kehidupan kita. Bagaimana kita nak menggunakan ilmu mantik ini di dalam kehidupan kita. Maka dia kata ada kelebihan kepentingan kita belajar ilmu mantik ini dalam kehidupan kita. Yang pertama yang diberi itu adalah tawdih mabadi' tafkir as-salim. Yang kedua, tanmiyatul quwwatul aqliyah bimazawala al-bahs fi tariq at-tafkir. Yang ketiga, as-salis tarbiyat tafkir ilmi as-sahih mabni 'ala al-waqi'. Al-rabi' tamyiz afkar sa'iba 'ala al-khati'ah. Semuanya sebenarnya Ustaz terang tadi. Semuanya terang dah tadi. Mengenai kepentingan-kepentingan dalam daripada awal tadi, dah ada selit-selit satu. Mengenai kepentingan dia tadi. Di mana terselit tu, kamu kena carilah balik. Yang mana kita perlu tahu bahawa ilmu mantik ini satu ilmu yang perlu kamu tahu dan kita boleh gunakan dalam kehidupan kita nanti. InsyaAllah di dalam bab-bab seterusnya dia akan tunjukkan kepada kita bagaimana ilmu mantik itu digunakan di dalam kehidupan harian kita. Sebabnya kitab kamu sangat berbeza dengan kitab Stam. Kitab Stam dia lebih bersifat turasi, yang mana kitab kamu ini dia lebih kepada kita nak gunakan, praktikkan dalam kehidupan kita. Itu yang dibawa oleh kementerian kita, KPM kita yang menyusun buku ini supaya kita sama-sama boleh menggunakan dalam kehidupan harian kita perkataan ilmu mantik ini ataupun ilmu mantik ini dalam kehidupan kita. Jadi tolong pastikan kamu hafal semua tadi supaya kamu dapat menguasainya dengan sebaik-baiknya. Dan pastinya lah memahami, menghafal dan memahami adalah satu perkara yang penting untuk kamu lakukan sepanjang masa. Soalnya masa sebagai seorang penuntut memang itulah yang dituntut. Baik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.